record on komputer. Saya tengok chat. Tak ada banyak-banyak chat atau dah record tak? Oh, discuss tak record lah. Tapi you boleh tengok YouTube saya banyak discuss assignment Dekat YouTube saya tu, you pergi tengok, saya banyak buat discussion pasal ni lah assignment ni. You boleh refer dekat situ. Ni. Q2 file asing, okay. Oh my god, I look like an alien. YouTube Banyak saya discuss kat situ. Untuk yang full time saya banyak discuss pasal student full time dia tak faham Dia tak faham, dia tak boleh imagine kan macam you all dah kerja so senanglah sikit kan. Okay. So sekarang ni kita start dengan flange beam flange section. Dipanggil flange, kenapa dipanggil flange ialah beam ni kita construct monolitik beam and slab. Bila kita buat construction kita construct sekali kan. Kalau dekat site macam mana you all cast beam dengan slab ni? Siapa yang jaga site? Tak ada yang jaga site? Azham. Azham. Azham mana? Ceritalah sikit. Project manager. Ya, macam mana? Cerita macam mana? Tidur ke Azham? Azham? Tengah konkret kot. Dia ada ke? Sorry, tadi bos call. Oh, okey. Azham. Kami semua nak tahu macam mana beam dengan slab construct dekat site. Alamak, ini geng. Nah. Saya ingat biasa je, construct biasa je, beam. Yalah macam mana? Buat beam and then baru slab ke buat sama-sama sekali? Selalunya buat beam dulu lah, baru buat slab. Ataupun beam dengan slab mesti sekali lah. Beam dengan slab sekali lah kan? Untuk superstructure. Itu sebablah. Itu sebablah kita kat sini kita belajar flange section. Ya, sebab beam dengan slab tu bila kita construct kan sekali kan. So bermakna bila in service nanti, ya, bila load bertindak atas beam, dia bukan saja beam yang rectangular yang react, ya, tapi juga dia punya slab sekaligus kan. So dalam case yang support slab ni, ya, kita ada dua nama dia sini flange beam. L, ini inverted L dengan T di sini. Ya. So bila load daripada wall ataupun daripada slab ni, dia kat sini dia akan dua-dua akan compress kat sini. Kalau dekat span dia akan compress lah bahagian slab ni. Tapi kalau dekat support dia tak compress dia compress di belah bawah. Okay. So konsep dia masih macam dulu juga. Bila kita nak buat design, B yang paling kita tengok apa? B yang macam mana? B so far yang you faham bila kita buat design kan ada B kan? B yang kita kira yang masuk dalam equation tu B bahagian mana? Fazrin. B mana? B yang kena compress ke B yang kena tension? Fazrin. Ada tak orangnya ni? Yang lain Siti Fatimah? B yang bahagian mana yang kita pakai? Bawah. Bawah. Kita tak boleh cakap bawah atas. Kita cakap B yang compress ke B yang tension? Tension betul? Bukan, compression. B yang compress. B yang bahagian compress. Siapa conteng ni? Siapa conteng tu Okay, so maknanya B yang compress Okay. Itu kena faham tu sebab tu bila kita buat design, B yang perlu kita faham adalah B yang compress Kita jangan peduli B yang tension. B yang mengalami compression aja yang kita ambil kira
Okey, seterusnya okey. Okey, ini kita tengok ini flange beam lah, ni flange beam. Beam ni beam yang ada yang support slab, okey. So, bila dekat span load dekat atas lah kan, dekat span ni bahagian bawah ni yang crack. Sebab apa crack? Sebab sini yang tension, sini yang tension, mengalami tension, yang atas di bahagian yang compression. Ingat bila kita design, kita nak bahagian tension tu crack dulu ya. So crack dululah sebab concrete very weak in tension kan. So dia akan crack dulu. Tapi bila kita buat design B untuk kira AS kita perlukan B kan. B yang kita kira adalah bahagian atas yang compress. Ini compress kat atas, tension kat bawah. Kalau dekat support, you tengok tension berlaku di atas, bawah ni yang compress. Jadi bila kita buat design, bahagian yang compress tu, B yang decompress yang kita ambil kira. Ya. Nanti you akan buat exercise lah. Ya. Lepas pada ni. Okey, jadi untuk T-beam ni kita ada dua B dipanggil B dekat atas dengan B dekat bawah. Ya. Bila kita buat design yang bahagian ini, yang bahagian yang bahagian sini ni, ya, kita akan gunakan B ke atas ni. Ya, dipanggil B, B efektif. Nanti you akan belajar cari B tu. Ya, bila kita buat design, B-nya adalah ni, you kira tadi kan, M balance sama dengan berapa, jadi B-nya adalah B yang ini. Tapi bila kita buat design yang bahagian support ni, ya, yang compress di bahagian bawah. So B yang ini yang kita akan ambil kira ni. B kat bawah ni. Ya. So itulah perbezaannya ya. Secara basic dia, itulah dia punya konsep ya, design dia. Okay, kita terus proceed ya. Oleh itu, bila kita buat design sekarang ni, katalah saya ambil T ya, saya tak nak ambil L lah, saya nak ambil T. Desainnya sama je ya. Cuma bentuk je lain. Kalau T kita cuma kat sini je lah. So sekarang kita ada dua B di sini. B yang besar ni dipanggil B sahaja. Ataupun kadang-kadang dipanggil BF, sama je lah ya, sini. Sama ada B ataupun BF, sama BF. Ataupun kadang-kadang orang panggil B efektif. Ni dia lah ya. B ke atas ni ya. Sebab dia slab, sebahagian slab tu menjadi beam ya. Itu sebab dipanggil B flange ataupun B efektif. B pun boleh, yang penting you faham nak guna B mana. Okay, so kat bawah ni sekarang kita panggil B web. Kenapa web? Ini bahagian web dipanggil. Jadi BW dipanggil B web di situ. W tu represent for web. Okay, so sekarang faham ini adalah tebal dia ni HF Dalam design kita panggil HF. Ni hilang pula It is actually HF thickness of the flange. Okay, so D dari atas sampai ke bawah. Kalau dia dekat span, jadi D daripada atas ke bawah. Okay, ini contoh dekat span. Alright. Seterusnya, okay. Ini beberapa contoh dipanggil, contoh-contoh section yang dipanggil as flange beam. Bila kita buat design, kita dah tak macam, kita tak boleh pakai prosedur, bukan tak boleh lah. Kita ada pilihan sekarang ni. You all nanti akan nampak satu prosedur untuk rectangular section dan satu lagi untuk flange section. Jadi kita kena faham, as a designer kita faham. Ya, you sendiri akan decide, oh beam ni adalah flange, oh beam ni adalah cross section rectangular. Ya. Jadi you sendiri yang kena fahamkan. Ya. Contohnya kita flange beam ni ada yang dipanggil single T, ada yang twin T, ada yang macam ni single T jugalah. Bentuk box ni pun dipanggil flange juga. Selagi ada slab itu dipanggil flange. Ni I, ni bentuk I ya. So
apapun bentuk, kalau ada flange tu dipanggil flange section. Dan apa yang kita belajar hari ni boleh digunakan untuk design yang ni semua. Cuma kita kena kenal pasti je. B yang atas ni B flange. Macam saya kata tadi, kadang-kadang orang panggil B sahaja. Ataupun kadang orang panggil B efektif. Bahagian bawah dipanggil B web. B web 1, B web 2. Bawah-bawah ni semua B. Ini B web ni, yang ni kecil. Ini B web ni, ini B. Okay. So itulah dia contoh-contoh. Jadi untuk kita design flange beam, kita kena consider tiga rules, tiga apa dipanggil, tiga anggapan kita lah. The first one, kadang-kadang X kita ingat neutral axis tu ada X kan. Bila kita buat design rectangular section dulu, X sangat penting. Kalau X tu kita kena kawal X. Dalam bila kita nak buat design, kita kena kawal X. Kenapa kita kena kawal X? Sebab kita nakkan kita punya design under reinforced. Kalau over reinforced, dia tak ada warning. Dia boleh meletup suddenly je failure dia kan. So kita tak nak lah suddenly dia fail. Kita nak yang ada warning. Jadi untuk flange beam ni kita ada 3 assumption kita. Pertamanya, neutral axis ada di dalam flange. Flange apa? Flange ialah lantai. Ada dalam lantai. Yang keduanya, bila neutral axis berada di bawah lantai, melepasi lantai. Dan yang ketiganya, dia jauh ke dalam lagi. So nilai X ni bergantung kepada beban, bergantung kepada moment. Bila kita cakap bergantung kepada beban, ia related kepada moment lah, moment analysis kan. Kenapa bergantung kepada beban? Ni contohnya classroom kan. Kadang-kadang classroom student yang datang 2-3 orang je kan. So bebannya sikit. Jadi maybe X ni berada di dalam floor, dalam flange. Bila penuh, penuh berasa asap penuh. Jadi dia akan, maybe dia berada di bahagian B, dia akan turun ke bawah. Dia melebihi daripada lantai, tebal lantai dan seterusnya. Jadi untuk T-beam ni juga, untuk T-beam ni dia macam rectangular section juga. Kalau kategori A, dia cuma ada tension reinforcement. Kalau kategori yang ini cuma ada tension reinforcement aja. Hanya ada AS sahaja. Yang ini pun sama juga, ada AS. AS only. Tension only, tension reinforcement only. Ini pun sama. Yang ini ada dua-dua. AS and AS dash. Okay. So kenapa A dengan B ni sama je? Okay. Bezanya yang ini X ni ada di dalam flange. Dan yang ini you boleh design mengikut prosedur apa? Follow rectangular procedure. Follow rectangular procedure. Yang ini tak boleh follow rectangular. Dia ada special equation ni. Special equation. Yang ni. Yang ni ada special equation. Yang ini pun kita kena derive juga. Special lah juga kena buat special equation. Equation kita akan tengok nantilah. So sekarang ni saya cuma nak tunjukkan kenapa ada 3. Sebab dalam design untuk rectangular beam kita cuma ada 2 kan. Ada AS saja dan AS and compression and tension. Tapi untuk flange beam ni kita ada 3 pula assumption kita. Okay. So kita lihat Okay. Okay. Sekarang ni kita lihat ni kita punya ni T-beam Katalah saya sekarang ambil simply spotted simply spotted beam. Simply spotted beam
Simply spotted beam. So simply spotted beam. Kan? So tadi moment, katalah moment sekarang dekat mid span. Moment dekat mid span. Ya, oleh kerana dia T-beam, ya, T-beam macam ni lah. Ya, dekat mid span, compression berlaku di mana? Atas. Ya, compression berlaku di atas. Ya. So T-beam di sini kan. Sebab dia dekat mid span, so compression akan berlaku di bahagian atas. Compression akan berlaku di bahagian atas. Kita tak tahu dia kat mana-mana. Okey. Ya, dia akan ikut loading. Ya. Kalau loading besar, jadi dia akan turun ke bawah. Loading sikit, dia berlaku di dalam slab. Okey. Tapi sebelum kita pergi ni, kita pergi kepada kes-kes tadi. Mari kita tengok ya. Dalam isi walaupun dia rectangular ke, dia flange beam ke apa, bulat ke ya. Silinder ke apa bentuk dia tu, ingat bahawa stress block dia masih sama macam ni. Ya. Okay, sepatutnya di sini ada strain lah kan, sebab kita anggap you all semua dah pandai kan dengan strain ni. Ya, di sini ada strain lah. Okay, so strain. Jadi besar di sini. Okay, so di sini strain sini berapa? 0.035 ya. So katalah kita anggap sekarang anggapan kita bukan kata kita anggap, memang anggapan kita mestilah segi 4 segi 4. Kalau katalah nanti X ni turun ke bawah pun masih segi 4 masih macam ni bentuk dia. Ingat di sini at ultimate limit state, a moment before it failure, dia punya stress block adalah 0.56 FCK dan block dia S is equal 0.8X. X ni akan control kita punya design ya. X ni depend on the loading, okay? Jadi yang lain semua sama ini sebab apa dapat 0.454 FCUBX? Sebab area ni, force is equal area kan? Area times stress. So kita ada B di sini dengan X. Sebab blok ni berada di dalam HF, so kita akan dapat FCC seperti ini. Ya. Pada loading yang kecil, ya, inilah dia bentuknya. Ya. Okay. Okay, bila kita increasekan beban, ya, ini beban kecil. Ya, bila kita increasekan lagi loading, dia akan satu ketika nanti, ya, S dia tu sama dengan HF. Ya. S ni akan sama dengan HF. Ya. Bermaksud pada satu ketika, ya, ni cross section, kita buat sini X, sorry. T T section kan. T section. Ini dia punya ni. Saya nak lukis stress block. Stress block tu sama tebal dengan HF. Ya. Ini maksud saya macam ni. Ini HF. Ya. Sorry. Sebenarnya lukis ya. Okey, ni. Nah, sama tebal dengan HF. S sama dengan HF. Inilah ya, dia punya apa ni? Saya nak tunjuk keadaan ini Ini dia. S sama dengan HF. Bermaksud blok ni, blok tebal blok ni ya. S dia sama dengan HF, sama dengan tebal lantai. So, bila keadaan macam tu, kita boleh dapatkan moment dia ni dipanggil MF ya. MF sama dengan FCC Z. Kenapa macam tu? So, di sini kita akan dapat, sini dia punya FCC kan. FCC di sini FCC.
And then ini daripada CD pergi ke bawah sini. Ya, Z. Sini Z kan. Okay. So katalah still kat sini. Macam tu. Ya. So FCC times Z ni oleh kerana blok dia ni thickness is equal to HF, jadi kita panggil sebagai MF. Jadi kena ingat ni ya, MF. MF ni sangat penting formula ni. Tapi dia ada di dalam formula, so you tak perlulah hafal. Tapi kadang-kadang akan ditanya juga soalan dekat final, macam mana dapatkan MF? Prove that MF is equal to ini. So you lukislah di sini ya. FCC times Z. Whereas FCC is equal ini B darab dengan 0.8x. Sini S ni adalah S, ini B. Jadi area stress block ni darab dengan area B ni. B-nya B mana? B adalah B atasnya, maksudnya di sini. Sebab tu saya tanya tadi bila kita buat design, B mana nak dipakai? Adalah B yang compress. B yang ini B. Nah itu B dia. Ya. Bukan B bawah, mana yang compress kat sini. Ya. Kerana apa kat situ? Sebab di situlah berlakunya compression. Compress kat sini. Compression kat situ. Compression berlaku di situ. Di sini berlaku compression. Compression happen here. Sebab tu kita gunakan B yang atas ni. B atas ni bukan B di bawah. Ingat B di bawah dipanggil BW. Ini B yang atas ni yang terlibat. B yang terlibat adalah B yang ini. Okay. So, kita akan dapat, ni dia equationnya. Saya nak padam ini. Kacau ni. Okay. So, M, bila S sama dengan, bila HF, S sama dengan HF, so, ini dia. Kena hafal lagi ni. Okay, now kita buat latihan. Kita buat latihan. Okay. Okay. Saya padam dulu. Okay, katakanlah sekarang kita ada soalan macam ni. A T-beam is required to resist moment. Moment dia banyak ni. 225. If FCK 25 and FIK 500, determine the area of reinforcement. Dapatkan reinforcement ni berapa ni. So kalau kita tengok dia letak kat sini ni 2, minimum 2. Tapi kita tak tahu apa size dia dan apa the number. Okay. Determine area of reinforcement and required number of steel bar. Sekarang kita tengok dalam soalan ni adalah B1150 tebal slab 100. D diberi daripada atas ke bawah. Bermaksud section ini adalah berada di span, tengah span, near to mid span ataupun dekat span lah, di mana compression berlaku di atas. Okay. Compression berlaku di atas. Macam mana boleh tahu compression berlaku di atas? Sebabnya dia dah bagi steel kat bawah ni. Alright. Okay. Macam mana dia jawab? Okay. Kira dulu MF. Sebab tu saya kata tadi, MF ni sangat penting. MF, bila kita start buat flange beam, apa pun jadi, kira dulu MF. Bila beam kita adalah flange beam, kira MF. Ini dia, dapat. Masukkan aja, you akan dapat 440 lebih besar daripada 225. Okey, bila besar daripada 225, bermaksud neutral axis berada di dalam flange, lies in the flange. Okey, macam mana nak design? Kira, dia kata, kalau macam ni case-nya, kita gunakan prosedur untuk rectangular. Okey, rectangular. Mari kita tengok rectangular. Design formula untuk rectangular. Formula, okey.
You all ada Kita tengok design formula, rectangular formula macam mana? Okay, ini rectangular. This is design procedure for rectangular section, okay? Kalau rectangular section kita kira K dulu kan? K M bagi FCBD square ya. Lepas tu bandingkan dengan K balance. K balance kita dulu ada kan M balance dan sebagainya tu. Tapi K balance kat sini sama dengan 0.167. Yang ini kita akan guna kemudian K balance. Okey, dia kata if K less than K balance, ni 0.167, compression reinforcement is not required. Okey, compression reinforcement is not required. Jadi tak perlulah buat compression reinforcement ya. Jadi caranya kira Z. Kirakan Z ni. Z ikut formula ni ya. Z di 0.5 and so on. K yang you kira tadi. Dan dapat nilai AS. Ini adalah rectangle untuk segi 4. Jadi kalau kita tengok tadi, kita punya solution di sini, kita punya T-beam ni, X dia, the moment moment yang daripada analisis tadi less than MF bermaksud ia berada di dalam flange. Jadi kalau ikut prosedurnya pergi kepada sini. Formula ni ya. Okey. Okay. Ini rectangular section Sekarang kita tengok untuk flange section calculate MF. Ini ada you all semua ada MF, kira dulu MF, kemudian M kurang MF, just follow ni aja. Ini dia formula dia. Okay, ya. Di sini. And then make sure lah yang ini gunakan K di sini Okay. So kita pun buat di sini, masukkan. Okay, dapat nilai D kurang dari K balance 0.076. Dan ini make sure kat sini ni kurang daripada 0.95D bila you calculate dekat sini. Kalau dia besar daripada 0.95D, so kita kena pakai 0.95D. Ini Z dia tu. Okay, so masukkan aja, kita akan dapat area ya, dapat area dan pilih yang lebih besar, sini susun macam ni Okay. So dah selesai ya. Satu example bila bagaimana kalau tadi kita ada tiga kan, tiga cara nak design. Pertamanya kita kena check dulu lah MF ya, compare dengan moment daripada analisis kita. Ya, kalau moment daripada analisis kita kurang daripada MF, so macam inilah cara design-nya. Okey. Okey, sekarang ni katalah moment analisis kita besar daripada yang kita kira tadi. Yang ini kita kalau ingat apa yang saya cakap tadi, kita akan menghasilkan juga, kita perlukan juga tension reinforcement ya. Tak perlu lagi compression, tapi ada syaratnya Kita kena buat dulu analisis. Jadi sekarang XU dah turun di bawah HF ya. Dia nak join lagi. Okay. So dia turun kat sini. Jadi S di sinilah. Sekarang ingat saya cerita tadi bahawa bila kita buat design ya, formula untuk design ni B adalah B compression bukannya B ya, tension, kena ingat tu Jadi sebab apa sekarang ni kita T kan, bentuk T ni yang compress ini bentuk T ni. Jadi untuk kita mudah nak derive equation, kita bahagikan kepada dua area Satu area yang ini, yang merah ni, satu lagi area yang hijau. Jadi force ya, untuk yang hijau ni kita combine dua ni. Force dia dipanggil FCC2. FCC2 di sini. Dan yang merah dia dipanggil FCC1. So FCC2 ni, centroidnya di tengah-tengah yang nombor 2 ni. So FCC2 ni, ya, apa value dia? Ini kan force kan? Force is equal apa? Force is equal stress time area. Ya. Di sini sama dengan 0.567 FYK itu stress dia semua sama
mesti darab dengan A1, area apa? Area 2. Area 2 yang hijau ni. Okey. So untuk yang merah ni sama jugalah, sama dengan 0.567 FYK darab dengan A1. A1 ya. So ini A1 sini. Okey. A2 macam mana kira A2 A2 sama dengan B ni tolak BW. Okey. So dia akan dapat A2. Dia lebar dia tu kan. So kita kena kurungkanlah. Didarab dengan apa? Darab dengan HF. Ya. Manakala A1 senang ajalah kan B times S. Tengok tu B times S ataupun 0.8x. 0.8x. Okey. Yang ni ya, untuk yang tension steel masih sama seperti yang kita belajar sebelum ni lah. Ya. Jadi balik kepada compression tadi, force. Ada lever arm lah sebab dia ada dua force kat sini, FCC 1 dengan FCC 2. So FCC 1 dia punya lever arm is Z1, FCC 2 lever arm dia Z2. Okay. Jadi daripada cross section ni ya, apa? Kita ada dua rule kan. Ya. Pertama, satu section ni nak seimbang plane remain plane. Ya. Kita perlukan dua ni, dua rules. Ya. Pertama, forces equilibrium, iaitu compression force must equal with tension force. Okay, mesti sama. Kalau tidak nanti dia not remain plane lah. Okay, and then apa? Moment. Moment di sini mesti sama dengan moment kat mana-mana ni mesti sama. Tak boleh tak sama. Total moment at any point mesti sama. Okay, alright, itu dia punya rules dan regulation. Okay, sekarang kita nak test dia punya X. Design yang kontrol adalah X kan, ingat. Isi dia tak bagi melebihi 0.45D. Jadi kita pun derive lah equation kan. Okay, ini equation yang kita derive tadi. FCC 1, FCC 2, FST. Lever arm ni dia, lever arm yang Z1, ya, kita ada Z1, Z2 kan. Ya. Kemudian moment of resistance. Okey, moment di mana tu? Moment di sini. Sama dengan FCC 1 darab Z1, FCC 2 darab Z2. Ya, kita pun isikan di sini. Dapat ni. Kita ada nilai X ni kan? Ni nilai X ni. Ya, X ni yang perlu kita kontrol dalam design kan. Kita kena kontrol, tak boleh lebih daripada 0.45D. Bila kita nak buat design, proses nak buat design, X-nya tak boleh lebih daripada 0.45D. Okay. Then kita kontrol, masukkan dekat kita punya equation moment yang tadi ni, kita dapat ni. Masukkan X ni. X 0.45D ni seperti yang you all tahu, dinamakan X balance. Bila X ni balance, moment pun jadi imbalance. So kita akan dapat imbalance di sini. Okay. Okay, if M less than imbalance, okay, sekarang timbul satu term lain kat sini, imbalance. Imbalance pada cross rectangular section lain. Imbalance pada T section, kita ada tambah di sini. Kalau T section kita ada tambah sini. Kalau dulu rectangular section kita ni je kan. Tapi sekarang bertambah ini. So in this case, kalau moment kurang daripada imbalance, jadi kita perlukan only tension reinforcement. Okay, macam mana ni nak buat ni? Imbalance yang you dapat ni kan ada ni, payah ni kan. Tak payah juga, boleh masukkan aja sebenarnya. Tapi dalam design procedure, dia gunakan ni BF, beta F. Masuk dekat sini. Diringkaskan tadi, dengan divide by FCKBD yang ini kan, dibagi dengan formula yang ini, dibagi FCKBD, so kan akan dapat di sini 1,0
constant dipanggil beta F. So inilah dia beta F. You boleh pakai ini ataupun you boleh kira gunakan formula ni. Formula ni pun mudah aja kan, tak susah ni. Pada saya tak susah. Okay. Okay. Okay, kita dah kira imbalance. So sekarang kita nak, tujuan kita adalah untuk dapatkan AS. So AS daripada yang kita dah tetapkan tadi, AS daripada formula ni kita dapatkan nilai AS. Inilah dia AS dia. Terbalikkan aja formula yang tadi tu. Formula ni formula lain sikit sebab kita nak dapatkan nilai AS. Okay. So daripada rajah ni, sebab kita nak pakai AS, so kita kena formula about this point lah, ataupun about this point boleh juga. So kalau kita duduk dekat compression still, kita akan dapat concrete, moment due to concrete dan moment due to sorry. Kalau kita dekat sini, kita akan dapat ini tolak dengan ini. So yang ini, derivation yang ini. Ni. Okay. So kita akan dapat nilai AS. Jadi sama juga X ni kita jadikan 0.45D. Kita akan dapat satu formula baru di sini. So ini ada di dalam you all punya apa ni? Design formula AS, jadi tak perlu hafal lah ni. Okay. Mari kita lihat ada kan dalam ni BF. Okay. Kena kira di sini kira imbalance. Okay, sekiranya MU imbalance, ni dia. Dia formula tadi AS. Okay. So okay, contoh. Okay, tadi kita punya momen kecil, sekarang momen kita besar sedikit. Sekarang momen kita besar sedikit. 445. So macam mana kita nak buat dia? Tengok solution ni terus. Kira dulu MF. Katalah kita tadi you tak buat lagi kan. Yang tadi tu, example 1 tu you tak buat katakan. Sekarang you dapat soalan ni. Apa kita perlu buat ialah kira dulu MF. Kira MF di sini. Dapat 440. Dan you kira juga imbalance. Sebab bila you kira MF, you punya moment besar daripada MF. So meaning that you punya X tadi dah jatuh ke bawah. Jatuh bawah daripada floor. So you kena kirakan imbalance. Kalau dia kurang, so tak perlu buat imbalance. Sekarang you punya besar daripada MF. So kena kira lah imbalance menggunakan formula tadi. Ni dia. Masukkan aja, you akan dapat imbalance yang baru. Dengan moment yang you dapat 445, yang you dapat daripada analisis yang diberi, 445 besar daripada MF tetapi kurang daripada imbalance. Jadi compression reinforcement is not required. Terus saja gunakan formula ni. Kita akan dapat the new area di sini. Okey, inilah kita susun di sini. Okey, ada soalan tak? Okey. Okey, sekarang ni kalaulah M yang diberi adalah besar daripada imbalance. Jadi sudah tentulah X-nya besar lagi lah. Jadi apa perlu kita buat ialah letaklah compression reinforcement di sini. Ini kat kawasan yang berlaku compression di sini. Letak di sini seperti rectangular. So apa tambahan satu lagi lah sini FSC di sini. Okey. Jadi disebabkan bertambah satu, kita akan dapat, kita perlu letakkan lever arm satu lagi, Z3. So daripada sini, seperti juga kes yang sebelum ni, to be in equilibrium, force compression mesti sama dengan tension, dan juga moment mesti sama at any point. Okey, ni dia formulanya.
moment of resistance, kita akan dapat moment resistance dekat steel. Kita akan dapat ni lah, seperti yang you lihat di sini. Moment dekat sini kita akan dapat FCC1 darab Z1, FCC2 darab Z2, FSC darab Z3. Okey, masukkan di sini. Satu-satu ni masukkan. Okey. Kita akan dapat AS dash di sini. This is the formula lah. Kemudian untuk dapatkan AS, kita gunakan equilibrium of forces. Sebab apa dekat sini dapat value AS. Masukkan X seperti biasa, X kita anggap 0.45D. So kita akan dapat formula baru di sini. Okey. Contoh. Okay. Kalau nak design ni, okey, kena tengok. Okey, katalah you tak buat lagi sebelum ni. Start balik dengan kira MF. Start balik dengan kira imbalance. Tengok kat mana dia punya moment tadi. Jadi moment kita yang diberi adalah lebih besar daripada imbalance, 500. So kita perlukan AS. Yang ni kita kena masukkan aja lah dalam formula yang disediakan. So akan dapat ni. Ni dia. Susun di sini. Sama aja seperti yang sebelum ni. Okey, dekat formula. Ni dia. M besar pada imbalance. Gunakan formula ni dan AS dia ni. Okey. Okey, ada soalan? Ada soalan? Doktor, nak tanya sikit. Untuk yang kita nak lukis area tu kan, macam kita nak clear reinforcement tu kan, kita nak buat diagram dia kan. Kalau susunan besi tu, adakah memang kena ikut betul-betul ataupun macam tersilap sikit dia still okay? Tersilap macam mana tu? Let's say kalau susunan dia macam dia 9 batang kan, let's say kan, ada 9H25 kan. Dan dia punya susunan tu 5 bawah atas 4 tu, dan tapi dia duduk center, dia tak duduk atas pada besi tu. Besi bawah, bottom of steel. Boleh je, tapi dengan syarat dia mesti balance tau. Dia mesti simetri susunan tu. Kalau you tak nak susun macam ni rapat-rapat ni tak apa, you boleh jarakkan dengan syarat dia punya spacing tu, di antara vertical spacing tu 2/3H aggregate plus 5, jangan kurang daripada tu. Oh, kalau 9H25 tu dia macam mana? Kalau 9H, you boleh buat bawah 5, atas 4. Buang ni je lah satu. Oh, buat macam tu je lah. Rapat pun boleh, nak atas sikit pun boleh. Okay, faham betul. Thank you. Okay. Okay, kalau tak ada soalan, kita buat latihan. You all buat latihan. Nanti bincang balik dalam pukul, saya bagi 1 jam. Dalam e-learning ada, saya letak assignment 2. Boleh? Ustaz Dr. Chal tadi sebab saya punya e-learning tadi tak boleh buka tadi. Oh, ya ke? Tak boleh buka? Kenapa? Saya bagi dekat WhatsApp lah. Tak tahu sebab dia naik yang last semester punya subjek lah, dia tak naik yang baru. Kenapa? Yuran agaknya ni kot, you belum bayar. Sorry. Dah bayar lah. Dah bayar. Tak apalah, saya ambil di sini. Sekejap. Assignment folder.
Pula tadi. Okey, saya send. Okey, sekarang ni kita nak buat, inilah dia soalan dia. Okey, kena buat analisis dulu, ya. Okay, analisis dulu and then design. So kita ada 2 design ni. Mungkin lebih 2 ni, 3 sebab dia ada support, dia ada 2 ni dan juga di section di apa mid span, ya. So kita akan cuba buat dulu ni, buat shear force dengan bending moment diagram, dan juga design lah, ya. Kita jumpa lagi nanti dalam pukul 4 suku. Pukul 5 lah, ya, pukul 5 kita discuss, ya. Okey, baik Dr. Okey. Dalam pukul 5 kita jumpa lagi, ya. Tapi semua orang kena buat sebab ini lain, ada mengikut tarikh lahir setiap orang ni, ya. At least sama dengan DOB darab 0.06 ni. Okey. Ada lagi nak tanya? Sekejap lagi kalau buat separuh sangkut boleh tanya kan Dr. Boleh, boleh. Okey. Boleh WhatsApp lah. Boleh WhatsApp, nanti saya buka Zoom. Okey. Ya, jadi untuk mengurangkan data lah ni, ya. Tadi siapa cakap data dia kemut, ya. Fatimah. Oh, Fatimah. Okey, saya stop share, ya. Nanti kalau nak tu you WhatsApp, saya akan buka balik, ya. Okey. Okey, baik Dr. Terima kasih. Sama.